Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat lagi terusnya dalam sesi yang kedua pada hari ini dalam perkongsian Smart Hafiz. Kita nak jadikan page kita ini bukan sahaja maklumat tentang apa yang kami lakukan, kami laksanakan dalam program Fast Track serta program menengah atas di Smart Hafiz ini. Tapi kita jadikan medan ini ialah berkongsi maklumat dari bapa dan pendengar semua berkaitan tentang bagaimana kita nak membangunkan anak-anak kita. Perkongsian, kami tidak mempunyai pengalaman yang banyak sebenarnya. Cuma setelah kita menerima pelajar-pelajar kita di dah tahun keempat di dalam di Inisial ini, kita melihat macam-macam watak pelajar-pelajar yang datang ke sini. Walaupun hampir kesemuanya itu telah pun menyelesaikan program hafazan mereka di madrasah-madrasah masing-masing. Kami menerima pelajar-pelajar sama ada dari madrasah tradisional di Malaysia ini, di dalam dan luar negara, ada daripada Indonesia, ada daripada Yaman, ada daripada Turki, ada daripada Mesir, dan kemudian daripada madrasah-madrasah yang daripada urban, kawasan bandar, kawasan kampung datang sini. Ada yang telah tamat 30 juzuk, ada yang telah pun khatam, ada yang sudah syahadah, ada sebahagian juga yang daripada pondok datang di sini. Kita himpunkan, kita satukan mereka di sini. Mereka membawa pemikiran dan cara berfikir daripada madrasah masing-masing datang ke sini untuk kita satukan mereka, persiapan mereka untuk ambil SPM dan sebelum kemudian masuk ke universiti. Setelah kita melalui pelbagai cabaran, kita menelusuri pemikiran serta hati dan naluri anak-anak ini, saya mengambil kesimpulan bahawa sebenarnya tuan-tuan, kalau kita nak menghantar anak kita ke tahfiz ini, nanti mungkin ada anak kecil dan sebagainya, kalau mengikut tradisinya ulama-ulama terdahulu mereka akan menyelesaikan hafazan ini sebelum 7, 8, 9 tahun. Bawah 10 tahun mereka dah hafiz Al-Quran. Kemudian baru dia memulakan belajar ilmu-ilmu alat untuk kehidupan. Jadi kerana apa? Kerana pada bawah 10 tahun ni kanak-kanak belum baligh, ada sebahagian belum mayyiz, jika dia menghafal Al-Quran, dia mahu menghafal Al-Quran, dia mudah masuk dalam hafalan tersebut dan akhirnya mereka boleh menghafal Al-Quran. Cuma oleh kerana belum lagi baligh, maka tuntutan untuk mengamal isi kandung Al-Quran itu belum wajib ke atas mereka, maka dia menghafal saja. Jadi sebab itu mereka kurang cabaran, dia boleh mempunyai ketajaman pemikiran. Namun bagi anak-anak yang selepas sekolah rendah, mana kita baru nak hantar tahfiz ni selepas sekolah rendah, lepas UPSR, mereka sedang dalam proses mencipta jati diri dengan cabaran semasa pada hari ini. So mereka nak menghafal Al-Quran pada masa sama mereka nak mencapai untuk mendapat tuntutan naluri manusiawi remaja mereka. Jadi berlaku pergolakan dalam diri anak-anak ini untuk mereka menghafal Al-Quran serta apa yang mereka suka zaman remaja mereka. Dan sebab itu kadang-kadang kita lihat, kenapa pelajar-pelajar tahfiz ni macam hafal juga, tapi perangai dia ada mencabar. Walaupun tidak semua, ada yang mencabar. Sebab itu kalau kita nak menghantar anak-anak ni lepas 12 tahun, pastikan kerana mereka nak dan mereka suka. Kalau kita paksa-paksa, hanya kita takut ada cabaran, minta maaf tuan-tuan, kadang ada segelintir itu bapa yang mungkin dengan cabaran semasa pada hari ini mereka mengambil keputusan untuk menghantar anak ke tahfiz atau sekolah agama setelah UPSR-nya keputusan biasa atau ada masalah di sekolah rendah. Jadi bila bermasalah, kita letakkan mereka di institusi agama. Sedangkan tradisinya, kalau kita nak bagi sesuatu yang baik untuk agama ini, kita kena bagi yang terbaik. Patutnya yang 5A lah masuk tahfiz, 5A masuk pondok. Kalau kita bagi anak-anak kita yang biasa-biasa atau belum sempurna ke tempat-tempat tersebut, dan akhirnya dia akan membawa fitnah kepada madrasah-madrasah itu dalam nak membangunkan pelajar-pelajar ini. Akhirnya
cara mereka berfikir itu, dan itu akan membawa satu pemikiran simplistik. Kerana ada di kalangan mereka, walaupun mereka hafal Quran, tetapi mereka tidak mengamalkan isi kandung Al-Quran. Halal haram nombor 2. Ini cabaran kita. Kerana ibu bapa, kenapa balik tak sembahyang subuh, cuti tak sembahyang subuh, kadang-kadang bedah aurat. Sebab Al-Quran ini diturunkan janganlah semata-mata untuk dihafaz sahaja, tetapi harus dan semestinya diamalkan. Ini dipanggil perbezaan antara hifzul Quran dengan himnul Quran. Itu mereka yang mengamalkan isi kandung Quran, itu dengan himnul Quran. Hifzul Quran ini memelihara ayat-ayat Quran di lidah sahaja. Sedangkan tuntutan yang sebenarnya ialah mengamal isi kandung Al-Quran. Sebab itu ini cabaran kita pada bayangkan mereka di sekolah rendah dengan tidak mungkin terbuka, dan kemudian masuk sekolah rendah baru kita masukkan di satu institusi yang untuk membina karakter diri dia yang begitu mencabar. Sebab tu kadang-kadang mereka berapa penolakan. Sekarang ibu bapa, kenapa jadi begini, kenapa jadi begini. So tipsnya ialah yang kita betul-betul nak jadikan anak kita habis Quran dan mengamal isi kandung Al-Quran, kita dengan lebih awal. Macam tradisi dari ulama dulu, kemudian baru dia ilmu alat. Kalau dah habis sekolah rendah, tanya dulu anak itu betul-betul dia minat dan dia suka, baru dia akan boleh menghafaz serta mengamalkan isi kandung Al-Quran. Ini pengalaman kita selama di sini, dan kita melihat banyak ramai watak-watak anak-anak ini datang. Dan ini sekaligus kita khawatir dan kita bimbang dia boleh menyebabkan nanti golongan-golongan hafaz Quran yang semakin lama semakin banyak dan makin ramai, tetapi kualiti yang kita nak kualiti. Kita nak mereka memimpin, kita mereka ke hadapan, kita nak membangunkan jati diri, akal budi, citra diri mereka. Bukan saja mereka menghafal Al-Quran, tetapi juga memahami tujuan dan tuntutan yang ada dalam Al-Quran sebab untuk diamalkan dalam kehidupan. Baru kita boleh melahirkan insan-insan yang cemerlang, yang gemilang dalam konteks membawa Al-Quran dalam kehidupannya. Jadi untuk itu pada hari ini saya ingin kongsikan, setelah kita kita berbual dengan anak ni, kita berdiskusi. Di sini kita menganggap sebab semua umur 17, 18, 19, 20, ada 25 tahun, 23 tahun. Kita melayan mereka sebagai rakan-rakan, kawan-kawan. Mereka masih hormat kita. Namun setelah kita berinteraksi dengan mereka, kita dah tahu, kenapa jadi begini, kenapa sampai ada jadi begitu. Kerana Al-Quran ini adalah mukjizat. Jadi biar mereka yang benar-benar mahu dan suka untuk menghafal, insya-Allah mereka dapat. Karena tuntutan yang paling penting ialah mengamalkan isi kandung Al-Quran. Ini yang itu kena paksa, mengamal isi kandung Al-Quran. Tapi hafal jangan dipaksa, terutama kalau selepas 13-14. Tapi membaca lancar itu adalah satu kewajipan. Baca lancar, baik, bertajwid, kemudian mengamal isi kandung Al-Quran. Ini cabaran kita pada hari ini. Kita tidak mahu nanti di antara cicir akhir zaman itu muncul di kalangan kita lah yang menyumbangnya. Kita menjadi mereka yang menghafal Al-Quran, tetapi rupa-rupanya kita tidak memahami isi kandung Al-Quran, tidak membezakan antara halal dan haram, tidak dapat membezakan antara hak dan batil. Ini kita tidak mahu, tuan-tuan. Sebab itu di sini selain daripada mereka mengulang hafalan setiap pagi dan belajar persiapan dari SPM, program pembangunan ni kita tekankan. Memang bila program pembangunan ni pelajar-pelajar akan rasa mereka dah umur 17-18 dah tak perlu. Tapi ini adalah yang perlu kita buat. Tapi komited untuk dalam pembangunan diri mereka. Dan insya-Allah taala jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh menyambung program-program tarbiyah yang mereka lakukan sebelum ini di madrasah masing-masing, akan kita sambung dalam dimensi persediaan mereka untuk masuk ke alam yang sebenar. Bukan saja mereka menghafal Al-Quran, tapi mereka mengamalkan isi kandung Al-Quran dan tuntunan Al-Quran sendiri, dan mempunyai pemikiran yang terbuka untuk menghadapi cabaran kehidupan. InsyaAllah ta'ala perkara yang kita boleh
jelmakan dan anak-anak akan dapat pendidikan yang baik. Cuma pesan dari awal tadi ialah jika ada kita anak kecil dan sebagainya yang sedang mendengar ni, yang menonton ni, kalau masa kecil kita latih 5, 6 tahun, 7 tahun, sebenarnya sekejap je. Sekarang ni nak menghafal Al-Quran sebulan boleh, 6 bulan boleh, setahun pun dah boleh, macam-macam modul yang ada. So setakat nak menghafal Al-Quran tidak ada masalah. Cabaran kita ialah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jika kita telah menyediakan persiapan mereka lebih awal, seawal sebelum 10 tahun, nanti bila mereka membelajar ilmu alat dan proses pembangunan dia akan lebih mudah, insya-Allah taala. InsyaAllah ta'ala anak ini akan ke depan dan lebih ke depan lagi. Saya ingat untuk petang ini perkongsian saya ini sahaja tuan-tuan, semoga ada manfaat, keberkatan, kerahmatan. Mari kita doakan pekerjaan anak-anak ini. Mari kita, kalau tuan-tuan ada bercita-cita untuk menghantar anak ke tahfiz, pilihlah tempat tahfiz yang pilihlah tahfiz yang ada di persekitaran rumah tuan, dan hantar dengan dia bincang dan anak itu memang suka dan nak. Elakkan dari memaksa mereka mengamal isi kandungan Al-Quran, itu memang kena arahkan dan terpaksa. Tetapi menghafal Al-Quran ada berdasarkan kompetensi dan kemampuan anak tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.